Assalamualaikum dan hai semua. Jumpa lagi kita dalam video kali ini ya. Umum diketahui sebagai orang Islam, terdapat satu ibadah yang wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup jika mereka mampu melakukannya, iaitu ibadah haji. Haji merupakan ziarah yang penuh suci dilakukan oleh umat Islam ke Mekah, Arab Saudi. Ia adalah ziarah yang terbesar di dunia. Kini di Malaysia, ziarah ibadah ini diuruskan oleh satu badan yang dilantik oleh kerajaan, iaitu Lembaga Tabung Haji. Kisah penubuhan Lembaga Tabung Haji ini juga menarik sekali. Namun, ianya mungkin akan dijadikan satu topik lain untuk video yang akan datang. Berbalik kepada topik kita, kebanyakan rakyat Malaysia kini hanya perlu menaiki pesawat selama beberapa jam ke Arab Saudi dan segala keperluan lain telah diuruskan oleh pihak yang bertanggungjawab. Okey, sebelum tu apa kata korang tolong saya dengan like, subscribe dan jangan lupa butang loceng tu juga ya, bagi membantu channel ni berkembang. Berbeza pada zaman dahulu, proses untuk menunaikan haji adalah panjang dan memakan masa yang lama. Tahukah anda juga bahawa orang Melayu yang pertama sekali menunaikan ibadah haji adalah Sultan Melaka, iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah yang pernah memegang tampuk pemerintahan Kerajaan Kesultanan Melaka sepanjang tahun 1477 hingga 1488. Menurut kisah hikayat Hantuah pula, setelah dititahkan oleh pemerintah Melaka untuk pergi ke Empire Rome bagi tujuan untuk membeli bedil sebagai senjata kerajaan Melaka, dalam perjalanan ke sana, Laksmana Hantuah sempat singgah ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Walau bagaimanapun, pada tahun 1923, suatu masa di mana tanah Melayu masih lagi ditadbir oleh pihak Inggeris, kegiatan ekonomi tanah Melayu semakin baik kerana aktiviti peladangan getah dan pelumbungan biji timah telah banyak meningkatkan taraf hidup masyarakat pada ketika itu. Hal ini telah menjadikan jemaah haji yang meningkat secara mendadak. Kerajaan Inggeris pada masa itu telah memikirkan pelbagai cara untuk mengatasi masalah ini. Kemuncak masalah ini timbul apabila ada satu peristiwa yang menggemparkan dunia berlaku pada tahun 1880. Apabila sebuah kapal dari Singapura yang dinamakan sebagai SS Jeddah mengalami masalah teknikal menyebabkan air memasuki kapal secara perlahan-lahan. Kapal yang syarat membawa jemaah haji itu dibiarkan begitu saja untuk karam, manakala kapten kapal serta anak-anak kapal tu lari untuk menyelamatkan diri mereka. Muncullah ada kapal yang berhampiran muncul untuk menyelamatkan penumpang yang ditinggalkan. Peristiwa itu menyebabkan pihak Inggeris dikecam oleh dunia, hingga mereka pernah bercadang untuk meminta orang Arab bagi mewujudkan satu agensi menguruskan jemaah haji. Penyelesaiannya, seseorang dari kalangan orang Melayu telah dilantik bagi menubuhkan satu badan yang dikhaskan untuk mengendalikan urusan haji kepada para jemaah yang ingin menunaikan ibadah ini. Haji Abdul Majid bin Zainuddin merupakan orang yang dipertanggungjawabkan dengan tugasan tersebut, dan beliau banyak membuat catatan yang bersejarah sepanjang memikul tugasan tersebut melalui buku yang berjudul Wandering Thoughts of a Dying Man. Okey, sedia guys, berikut merupakan kisah ekstrim yang pernah dilalui oleh para jemaah pada zaman itu dalam usaha untuk pergi menunaikan haji. Berbeza dengan kini, jemaah yang ingin menunaikan haji pada ketika itu berhadapan dengan belanja yang tinggi untuk menampung perbelanjaan mereka ke Mekah. Pada tahun 1924, kos menunaikan haji adalah sekitar 500 hingga 600 ringgit Malaya. Perlu diingat bahawa nilai tersebut bersamaan dengan puluhan ribu ringgit pada zaman sekarang. Dan ramai yang terpaksa menggadaikan tanah, harta dan haiwan ternakan demi mencapai impian untuk menunaikan ibadah haji. Tahukah anda bahawa sebelum tahun 1841, jemaah haji di tanah Melayu terpaksa menumpang kapal-kapal layar milik pedagang Arab dari Yaman, dan mereka terpaksa pergi ke Aceh, Indonesia kerana kapal layar tersebut berlabuh di sana. Melalui kapal layar, perjalanan mereka mengambil masa berbulan lamanya untuk sampai ke Jeddah, Arab Saudi, kerana kapal layar tersebut bergantung kepada kadar tiupan arah angin. Kemudian, sejak pengenalan kapal berenjin steam di tanah Melayu, perjalanan berjaya disingkatkan kepada 3 minggu sahaja. Jemaah haji akan berkumpul di beberapa tempat seperti di Temasek yang kini dikenali sebagai Singapura dan juga Pulau Pinang.
Di Pulau Pinang, sebelum menaiki kapal, para jemaah akan berkumpul di satu tempat terlebih dahulu. Tempat itu adalah di Lebuh Aceh, Georgetown. Tempat ini juga dikenali sebagai Jeddah kedua. Ini kerana sinilah semua aktiviti berkaitan haji seperti pendaftaran haji, kelas-kelas agama, perniagaan kitab dan juga jual beli dilakukan oleh para jemaah. Suasana di tempat ini pada ketika itu adalah sangat mirip dengan suasana di Mekah. Namun, bagi melancarkan segala urusan, semua aktiviti berkaitan haji ini diuruskan oleh seorang Syekh Haji, iaitu ejen berlesen yang dipantau oleh Pusat Kawalan Haji Pulau Pinang. Sanak saudara dan rakan handai sanggup datang secara beramai-ramai dari segala ceruk tanah Melayu bagi memeriahkan suasana di Lebuh Aceh itu. Ada yang tiba seminggu lebih awal bagi menghantar para jemaah bertolak ke kota suci Mekah. Jemaah akan menunggu di masjid-masjid berdekatan yang turut dijadikan sebagai rumah persinggahan dan waktu mereka dipenuhi dengan kelas-kelas agama dan kaedah mengerjakan haji seperti memakai ihram, tempat-tempat yang akan diziarahi dan pelbagai lagi. Setibanya kapal yang dinanti, jemaah akan dimuatkan di dek di atas kapal seramai yang mungkin. Dikatakan bahawa kebanyakan kapal tersebut mampu memuatkan sehingga 1,000 penumpang. Akibat daripada itu, jemaah terpaksa bersesak di dalam kapal. Situasi ini adalah tidak selesa kerana jemaah susah untuk bergerak. Malah, mereka terpaksa bersempit untuk menunaikan solat. Pernah dicatatkan bahawa ada jemaah yang terpaksa membuang air besar di kawasan kecil yang didiaminya di atas kapal itu. Dengan kadar kebersihan yang rendah ini, maka ramailah jemaah yang jatuh sakit semasa kapal berlayar. Sebagai contoh, pada tahun 1947 dikatakan sehingga 31 orang jemaah meninggal dunia di atas kapal. Dan sayangnya niat mereka untuk menunaikan ibadah haji tidak kesampaian. Dikatakan juga bahawa kebanyakan mereka yang telah meninggal di atas kapal terpaksa dikebumikan di laut saja. Pada masa ini, sebarang khabar berita jemaah kepada anak dan keluarga mereka amatlah sukar untuk diperolehi. Semua cerita dan kisah mereka hanya dapat diketahui setelah rombongan jemaah tersebut kembali ke tanah air. Sekembalinya rombongan tersebut, mereka akan disambut oleh sanak saudara dan rakan taulan. Ada yang gembira ataupun sedih bergantung kepada situasi jemaah itu. Menjelang tahun 50-an, kapal berenjin yang lebih laju telah digunakan untuk kemudahan para jemaah dan tempoh perjalanan mereka berjaya disingkatkan dari berbulan lamanya kepada 2 minggu sahaja. Pada masa ini juga, pihak kerajaan telah menempatkan para pemberita kita di Mekah demi menyediakan ruangan khas dalam penyiaran televisyen untuk jemaah Malaysia. Mereka berpeluang memberikan ucapan kepada keluarga dan rakan di tanah air. Seiring dengan perkembangan zaman, cara pengangkutan kita juga telah berubah. Pada tahun 1977, dengan harga minyak yang murah dan kemajuan pengangkutan udara telah mewujudkan pesawat yang lebih besar dengan enjin yang lebih efisien. Tiket penerbangan menjadi lebih mampu milik dan tidak terhad kepada golongan yang atasan saja. Perjalanan ke destinasi yang jauh sebelum ini memakan masa selama berminggu telah berjaya disingkatkan kepada belasan jam sahaja. Boleh dikatakan bahawa pengangkutan kapal laut telah digunakan sebagai satu-satunya cara untuk menunaikan haji oleh jemaah di tanah Melayu. Ia bermula sejak abad ke-15 sehinggalah ianya berakhir pada abad ke-20. Menakjubkan bahawa ia merangkumi masa selama 400 ke 500 tahun menggunakan pilihan yang sama. Jadi, itulah sedikit sebanyak kisah berkenaan jemaah pada masa dahulu menuju ke destinasi Tanah Suci Mekah. Anda ada kisah lain yang ingin dikongsi? Atau anda ada cadangan kisah yang lain? Macam biasa, kongsikan komen anda di bawah dan kita jumpa lagi dalam video akan datang.